Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so untuk video kali ni, okay, so apa yang cikgu nak share adalah, okay, kita tengok hari tu kita dah belajar dekat dalam video yang pertama dan kedua kita dah belajar pasal resultant force. Tetapi ingat resultant force ni pula yang kita baru belajar adalah apabila dia dalam keadaan selari, okay, selari ataupun parallel. Okay, jadi apa yang cikgu nak tunjuk untuk video kali ni adalah macam mana nak cari resultant force ataupun daya paduan apabila dia dalam keadaan berserenjang. Okey, dalam keadaan berserenjang ataupun dalam keadaan perpendikular. Okey, so jom kita tengok. Okay, so untuk perpendicular force, okay, benda yang paling penting sekali adalah kita kena tahu tentang Pythagoras theorem. Okay, recap sikit Pythagoras theorem. Siapa yang dah pandai Pythagoras theorem, silalah skip. Okay, so sekarang kita tengok Pythagoras theorem ni trigo. Pythagoras theorem, okay, first kali adalah untuk dapatkan nilai C, okay, apa yang kita kena buat adalah buat A kuasa 2, buat B kuasa 2, tambahkan, lepas tu kita square root semua, dapatlah nilai C. Okey, contoh. Katakanlah ini adalah 3 cm. Ini adalah 4 cm. So apa yang kita buat adalah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 puncakan, dapatlah 5 cm. Jadi nilai C adalah 5 cm. Jadi itulah dia recap sikit pasal Pythagoras theorem. Okey, jadi dah pandai yang ni. Okay, kita boleh cuba masuk pasal perpendicular forces ataupun daya berserenjang. Okay, sekarang ni cikgu rasa benda paling penting untuk pelajar bayangkan adalah, okay, bila dia bagi daya macam ni, dia kata ada satu objek, satu daya ke arah macam ni dengan 3 Newton, satu lagi daya macam ni dengan 4 Newton. Okay, jadi kan kalau nak bayangkan macam mana, apa function perpendicular forces atau daya berserenjang ni, apa yang korang boleh buat adalah, bayangkan ni kotak. Lepas tu ada seorang tarik belah kanan, ada seorang tarik belah atas. So logiknya adalah dia tak akan bergerak ke kanan saja, kan? Dia tak akan bergerak ke atas saja. So apa yang dia buat adalah, tengok dia akan gerak tengah-tengah. Gitu. Okey, dia macam okey ke kanan tapi pada masa yang sama ke atas. Jadi ke kanan dan ke atas. Jadi dari situ kita dah tahu dah arah mana dia gerak. Okey, sekali lagi contoh. Katakanlah kita ada satu kotak, lepas tu kan ada orang tarik belah sini, lepas tu ada orang tarik ke belah bawah. Takkan tiba-tiba arah dia ke atas, betul tak? So mestilah arah dia antara ke kanan dan ke bawah. So tiba-tiba kotak tu gerak arah sini. Okay, so itulah maksudnya apa point kita nak buat Pythagoras sebagai semua tadi. Okay, so berbalik pada cerita kotak kita tadi. Okay, ni kotak. Seorang tarik belah kanan, seorang tarik belah atas. So dia gimana? A ke B ke C? So dia akan ke arah A. Macam itulah cerita dia. Jadi sekarang ni arah dah tahu. Okay, fine, pandai dah tu. Jadi sekarang ni apa yang kita kena tahu lagi? Okay, kita kena tahu berapa pula value dia. Okay, jadi untuk tahu value dia, jom kita tengok next slide. Okay, so inilah dia cerita dia. So kita ada kotak tadi kan, seorang tarik ke kanan, seorang tarik ke atas. Pergi mana? Dia pergi tengah-tengah. Jadi dari sini apa yang kita boleh buat? Okay, first, nombor 1, tahukan arah dia dulu. Maksudnya agak-agak lah dia pergi arah mana. Yang kedua, buat segi 3. Okay, first find the direction and then draw a triangle. So apa maksud cari arah tadi? Ini yang cikgu cakap tadi lah. Seorang tarik ke kanan, seorang tarik ke atas. Pergi mana kotak ni? So dia akan pergi arah sini. Okay, so dari situ tengok macam ni, cantik sikit lah. Okay, dia pergi arah sini. Jadi apa yang korang kena buat adalah buat macam ni. Okay, so dapatlah benda ni. Tapi cikgu kata segitiga. So datang mana segitiga? Ambillah separuh dari benda ini. Okay, so sekarang kita dah ada segitiga. Okay, sekarang kita dah ada segitiga. Mari sini kita try lukis cantik sikit. 1, 2 dan 3.
Jadi nak buat apa dengan segitiga ni? Itulah dia cerita Pythagoras tadi. So, kita dah tahu bawah ni adalah 4 Newton kan? Okey. 4 Newton. Okey, yang belah kanan ni berapa pula? Tak ada pun nombor. Ada. Tengok kat sini 3. So, kalau dah ni 3, ni pun mestilah 3 Newton juga. So, ni adalah 3 Newton. Kita nak cari dari paduan kan? Resultant force. Yang mana? This one lah. So, itulah function Pythagoras tadi. Okay, so function Pythagoras adalah first, kita nak cari magnitude daya paduan to calculate the magnitude of resultant force. So apa yang kita buat kat sini adalah, katakanlah ni resultant force kita F. So F adalah punca kuasa kepada 3 squared plus 4 squared. Okay, kira-kira dapatlah 5 Newton. So apa maksud 5 Newton ni? 5 Newton tu lah kita punya F. 5 Newton. Selesai. Soalan. Okey, satu benda yang pelajar selalu tanya, kenapa pula tak boleh buat je lah triangle macam ni? Apa masalahnya triangle juga? Okey, isu dia adalah kalau korang buat macam ni, dia tak logik. Kenapa? Sebab kotak tu korang tarik arah sini, tapi tiba-tiba bila kita buat triangle sini, arah dah salah. So itu sebabnya arah tu penting. Okey, jadi sekarang itulah dia cerita dia macam mana nak dapatkan magnitude. Okey, selepas kita dapatkan magnitude, okay, by the way ni adalah 90 degree nampak macam bukan 90 kan, tapi sebenarnya dia 90. Okey, so daripada situ apa lagi kita nak buat? Okey, so apa yang kita nak buat adalah cari angle. Okey, so kita dah dapat magnitude tadi, magnitude dah settle So sekarang kita nak cari angle. So macam mana nak cari angle ni? So ini angle kita. Okay, so sekarang ni angle kita adalah theta So macam mana nak cari angle daripada garisan-garisan ni? So kita guna teknik trigo. Okay, kita guna formula trigo. Okay, so sekarang ni trigo, kita ada 3. So, ka, toa. Okay, so ka, toa. Dalam kes ni pakailah mana-mana korang nak sebab kita ada 3 garisan ni. So semua ni lah yang boleh pakai. Contoh nak buktikan kan? Okay, fine, baiklah. Jom kita cuba buat so. Okay, so untuk buat so, sin lah. Sin, okay, sin theta sama dengan, ingat macam mana nak buat trigo. Okay, first. Ini angle kita, ini sudut kita. Apa yang depan dia? Depan dia adalah opposite, O. Ingat, yang berdepan sentiasa opposite. Okey, lepas tu garis ni yang paling panjang kan? Yang paling panjang sentiasa hypotenuse. So yang tertinggal adalah A. So dalam kes ni theta. Okey, kalau kita nak pakai sin theta ni nampak O dengan H. So O. Apa yang O-nya? So O adalah opposite. Opposite kita berapa? Opposite kita 3. Bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse kita berapa? 5. Tekanlah kalkulator. So daripada situ 3 bahagi dengan 5 korang akan dapat 0.6. Okey, siap. Adakah ini jawapannya? Tidak. Kenapa? Sebab ini adalah sin theta. Kita nak theta. So theta macam mana pula? So kalau yang tak tahu, cikgu bagi tahulah ni. Okey, tekan shift. Okey, tekan sin. Okey, lepas tu letak answer kita yang 0.6 ni. Okey, nanti kan dekat kalkulator korang akan keluar macam ni. Dia akan tulis, bila tekan shift sign tu kan dia akan keluar sin negatif 1. Okey, berapa? 0.6. Dapat berapa? Kita akan dapat 36.87 degree. So itulah kita punya angle. Boleh ke guna benda lain kalau tak nak guna sin? Boleh sahaja. Kita gunalah contoh, kita guna cos pula. So kalau nak guna cos, kita pakai warna lain. Okay, cos. Tapi tak bolehlah pakaidah. Dia jadi pula. So cos theta sama dengan adjacent. Nampak? Sama je, adjacent kita adalah 4. Okay, bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse kita berapa? 5. Tekanlah kalkulator. 4 bahagi 5, 0.8. Tapi ingat belum final answer lagi. Itu baru cos theta. So theta pula macam mana? Tekan shift. Okay, tekan cos. Nanti dia akan keluar dekat kalkulator tu cos negatif 1 kan. Tekan answer. Dapatlah jawapan. Sama juga 36.8
degree. Okay, so apa yang kita dapat dekat sini adalah yang pertama magnitude kita iaitu 5 Newton. Lepas tu kita dapat angle kita, arah lah kiranya 36.87 degree. Okay, so itulah dia bendanya. Okay, jadi jom kita cuba lagi satu soalan. Okay, so okay, tengok alright. Soalan ini, dia complicated sikit, dia upgrade sikit. Tengok, dia kata a box. Box ni lah kotak tadi. Pulled by two forces, 400 dengan 300 right angle. Right angle ni berserenjang 90 degree, berserenjang. So kita ada satu kotak, kita tarik dengan dua daya 300 dan 400. Dia dah cakap dah M adalah 100 kg. Okay, lepas tu dia kata calculate acceleration, kira pecutan, abaikan daya geseran. Okay, sekarang korang nampak je M, tiba-tiba dia nak cari A. Dalam kepala ini topik force, ada M, ada A. Formula apa nak pakai ni? Formula kita adalah F sama dengan MA. Kenapa? Sebab ada M, ada A. So F sama dengan MA. Okay, sekarang kita nak cari A. M kita dah ada 100. Tapi A kita tak ada. Masalahnya sekarang ni F pun kita tak ada. So inilah functionnya kita buat Pythagoras tadi untuk dapatkan nilai F ni. Okay, so sekarang sama konsep dia. Cuba tengok dekat sini, kita ada satu kotak, tarik 300, tarik 400. Jadi kita dah tahu dah mesti dia gerak arah sini. Jadi dah kenapa kalau dia gerak arah sini? So kita buatlah yang petak tadi. Okay, lepas tu kita buat dia punya segi tiga. Lukis elok-elok segi tiga. Ni kita punya triangle. Okay, so kalau kita lukis cantik-cantik kat tepi ni, okay, jom. So satu macam ni, lepas tu dia macam ni, lepas tu dia macam ni. Inilah triangle kita. Lepas tu nak buat apa ni? Okay, tulis balik 300 Newton belah sini, 400 Newton belah sini. Newton. Okay, so ingat ni adalah arah kita ni 90 darjah. Okay, kenapa 400 boleh tiba-tiba kat sini? Sebab nampak tak? Ini 400, so mestilah sini pun 400 juga. Okay, jadi nak buat apa dengan benda ni? Buatlah Pythagoras sebab kita nak cari F dekat sini. So, square root. Okay, nak cari F adalah square root kepada 300 tambahlah dengan 400. Tapi jangan lupa square. Okay, buatlah benda ni. Okay, punca kuasa. Kira-kira 300 kuasa 2 tambah 400 kuasa 2. Puncakan dia. Dapatlah 500. Okay, so sekarang ni itulah dia F kita, 500. Nampak? Itu tujuan benda ni. Kiranya kan dalam subtopik ni, okay, apa tujuan korang kira F semua tu, tak kisahlah selari ke ataupun berserenjang, perpendicular semua, function dia biasanya akhir dia sebab kita nak buat F sama dengan MA juga. Okay, so F tu lah yang kita guna. Disebabkan kat sini abaikan daya geseran, so kita pakai 500 sahajalah. So 500 sama dengan 100 A. Nak buat apa lepas tu? 500 bahagilah dengan 100 ini. Jadi nilai A adalah 5 ms negatif 2. Okay, so itulah dia cara yang berkaitan secara ringkaslah dengan soalan berkaitan dengan perpendicular forces atau daya berserenjang. Okay, so jangan lupa buat latihan. Terima kasih semua.